Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Farhati binti Wan Mustafa bersama dua rakan saya yang lain iaitu Atin Azila binti Aziz dan Wahida Rahim. Okay, pada hari ini kami akan membuat sedikit penilaian berkenaan dengan aktiviti pengajaran yang perlu kami lakukan atas tugasan. Pertama aktiviti ini kami sediakan untuk pensyarah kami iaitu Dr. Amin bin Muhammad Yusof. Okey, terdapat beberapa isi kandungan dalam aktiviti yang kami penilaian dalam terdapat beberapa item dalam penilaian aktiviti pengajaran yang kami sediakan. Yang pertama berkenaan dengan pengenalan. Yang kedua berkenaan dengan pembelajaran terbeza. Yang ketiga, kelebihan aktiviti. Yang kelima, kekurangan. Yang keenam, penambahbaikan. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Okey, untuk pengenalan dan pembelajaran terbeza, saya serahkan kepada Wahida untuk menerangkan apa itu pengenalan apa itu pengenalan dan apa itu pembelajaran terbeza. Okey, penghapusan pengasingan kelas dan pelaksanaan kelas pelbagai keupayaan yang dilaksanakan oleh KPM bermula 2019 yang memerlukan perubahan dalam kaedah penyampaian pengajaran guru dalam pedagogi terbeza ini merupakan satu pengajaran yang responsif mengambil kira keperluan dan perbezaan murid melalui pendekatan pengajaran yang menggabungkan strategi pelbagai. Okay. Siapa yang nak beri huraian tentang pedagogi terbeza yang dilaksanakan oleh KPM? Okay, maksudnya kat sini dulu KPM dia tidak menekankan macam dia buat pengasingan kelas. Maksudnya yang pandai duduk kelas depan, yang tak pandai duduk kelas belakang. So bila start 2019 pengasingan kelas tu dia macam hapuskan dah. Maksudnya dia gabungkan dia wujudkan dalam satu kelas tu pelbagai perbezaan pelajar lah. Maksudnya ada yang sederhana, pandai dengan yang lemah kan. So maksudnya kat situ yang pandai boleh membantu yang lemah dan sederhana lah. Okay, Atin ada apa-apa tu? Saya setuju dengan penerangan yang diberikan oleh Farha tu. Jadi pedagogi terbeza ni dia lebih fokus kepada untuk pelajar dikumpulkan dalam satu kelas yang sama dan pembelajaran haruslah dipelbagaikan untuk meraihkan pelajar yang berbeza di dalam kelas tersebut. Jadi sama ada berbagai aktiviti ataupun strategi yang diterapkan, pendekatan yang digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas tersebut oleh guru. Dan bagi meraihkan pembelajaran yang terbeza ini, guru perlu lebih mahir lah untuk sesuatu topik tu guru lebih mahir untuk mempelbagaikan dia punya kaedah pengajaran dan teknik. Untuk mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran dan guru perlulah mengenal pelajar masing-masing tahap kognitif, pemikiran apa yang diperlukan oleh pelajar dalam kelas tersebut. Guru perlu ambil tahu, guru perlu mengkaji dahulu. Okay. Betul. Bagi saya, maaf ya saya nak bagi Boleh. Bagi saya apabila berlakunya pedagogi terbeza ni, ia adalah satu cabaran lah untuk guru untuk mengajar murid-murid dia disebabkan oleh tahap kognitif yang dimiliki oleh setiap murid tu adalah berbeza-beza. Terutamanya cabaran terbesar adalah apabila guru perlu mengajar murid-murid yang tahap kognitif yang lemah lah. Jadi perlu ada cara lah yang perlu diterapkan oleh guru untuk
untuk Guru pun perlu lebih kreatif lah. Maksudnya dia kreatif dan kritis dalam Ya, membina dia punya aktiviti. Bukan satu sahaja aktiviti, malah berbagai-bagai aktiviti. Untuk membagi keadilan kepada pelajar. Okey. Nah, Seterusnya kita boleh pergi next point, boleh? boleh. Okey, kita pergi next point. Pembelajaran terbeza. Apa itu pembelajaran terbeza? Pembelajaran terbeza bermaksud murid belajar secara optimum mengikut aras atau situasi murid. Okey, pembelajaran terbeza mengambil kira tahap pembelajaran murid, kecenderungan serta kemampuan pembelajaran. Dalam sesuatu PDPC adalah perlu untuk pembelajaran terbeza ini berlaku supaya murid dapat mencapai objektif pembelajaran. Pembelajaran terbeza mengambil kira 3 aspek iaitu kandungan, proses, hasil dan hasil. Ia dizahirkan melalui RPH sehinggalah kepada PDPC. Maksudnya pembelajaran terbeza ni perlu dirancang dululah kan sebelum di-applykan pada kelas ataupun PDPC, betul tak? Betul. Maksudnya guru tu dah kenal pastilah macam pelajar tu tahap mana, so dia boleh bahagikan pelajar tu masuk dalam aktiviti mana dan dia punya kaedah pun berbeza-beza kan. Ya, Atin ada apa-apa nak tambah? Seperti yang saya bagi tahu tadi lah, pembelajaran terbeza ni disebabkan oleh tahap kognitif pelajar yang berbeza. Maksudnya kat sini guru perlu mencari sesuatu inisiatif untuk mengajar pelajar. Guru perlu mencari satu kaedah yang sesuai untuk setiap tahap kognitif pelajar tu lah. Maksudnya dalam satu masa yang sama, guru perlu apply pelbagai kaedah kepada pelajar yang mengikut aras ni. Ya, betul. Bagi meraihkan contohnya tajuk yang sama tetapi disebabkan kepelbagaian pelajar dalam kelas, jadi guru perlu apply beberapa kaedah ataupun cara aktiviti kepada pelajar tersebut dalam meraihkan mereka supaya tiada yang ketinggalan lah dalam kelas, betul tak? Ya, Betul. Okay. So, sebelum memulakan apa-apa PDPC, guru perlulah menyediakan perancangan dalam kelas lah sebelum kita untuk memastikan pembelajaran itu lebih tersusun dan apa kaedah, cara, pendekatan yang digunakan di kelas boleh dilakukan dengan diubah-ubah mengikut keperluan pelajar. Betul. Okey. Jadi kita pergi, ada nak tambah lagi? Okey, tak ada. Okey, so untuk perancangan pengajaran. Okey, seterusnya kita dah faham apa itu Pedagogi kenapa kita penghapusan kelas, kenapa kita pembelajaran terbeza, rancangan mengajar. Okey, rancangan mengajar yang kita pilih adalah berkenaan dengan kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah. Okey, tajuk ni dipilih guru akan mengajar tajuk ni. Okey, guru memilih 3 gaya pembelajaran. Okey, yang pertama kecerdasan yang berbagai dipilih tu adalah audio, visual dan kinestetik. Okey, guru untuk aktiviti pertama, guru memberikan nama aktiviti tersebut cakap-cakap. Okey, apa yang dinamakan, kenapa dinamakan cakap-cakap? Pelajar dikendaki membentangkan di hadapan kelas tentang kedudukan imam dan makmum. Pembentangan apa yang berkenaan dengan guru faham tu melalui kaedah ingat kembali. Okey, sebelum diorang punya aktiviti ni, guru memberi penerangan berkenaan kedudukan imam dan makmum lah ketika solat berjemaah di hadapan kelas. Okey, lepas tu pelajar bersama-sama ahli grup membentangkan dia punya kedudukan imam dan makmum ketika bersolat berjemaah berdasarkan kefahaman diorang. Maksudnya ikut diorang lah nak bentangkan macam mana diorang punya
diorang punya mengikut kefahaman diorang. Okay. Untuk visual, guru menayangkan video mengenai kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah. Okay, guru menggunakan pendekatan seperti video supaya pelajar tu lebih mudah ingat macam cara kedudukan tu. Maksudnya macam diorang berada dalam situasi yang sebenar kan. Okay, cara guru kedua ni kita panggil aktiviti dia ingat-ingat. Okey, pelajar dikendaki menonton video yang ditayangkan guru, kemudian mereka dikendaki mengingat kembali kedudukan imam dan makmum dalam pelbagai situasi. Maksudnya dalam aktiviti ini guru dia bagi pelajar soalan yang berbagai-bagai dan maksudnya dia guru bagi pelbagai situasi dan pelajar tu dia ingat balik kedudukan guru tu macam apa mengikut soalan yang guru bagi tu. Okay. Yang ketiga, kinestetik. Kinestetik, guru mengarahkan pelajar untuk melakukan aktiviti melekat magnet. Maksudnya, guru menyediakan bahan seperti magnet. Okay, yang pertama macam ni, guru bagi arahan kepada murid berkenaan dengan aktiviti inilah. Murid kena lekat kedudukan imam dan makmum, apa yang diorang faham tu dekat depan whiteboard. Okey. Lepas tu magnet yang disediakan tu berbeza-beza. Maksudnya ada biru, ada pink, ada kuning, ada putih. Maksudnya kalau imam tu biru, makmum tu akan jadi kuning, putih dan pink tu lah. Okey, lepas tu guru memberi soalan. Berpandukan soalan yang guru beri tu, murid kena lekatkan. So aktiviti yang kita bagi yang ketiga ni untuk lekat-lekat. Maksudnya pelajar perlu bergerak-gerak lah daripada tempat duduk mereka dan diorang bincang-bincang, diorang kena lekatkan dekat diorang punya whiteboard dan diorang demo sekali macam mana. So persekitaran yang guru ni sediakan dekat bilik darjah lah. Maksudnya diorang tak gunakan surau ke apa untuk melakukan aktiviti ni, tapi guru tersebut gunakan bilik darjah sahaja sebagai diorang punya persekitaran. Okay, tapi ruang belajar tu dalam bilik darjah tu, belajar tu boleh bergerak-gerak lah berdasarkan aktiviti yang disediakan. Okay, sebenarnya dalam aktiviti yang guru ni sediakan, guru ni nak bagi pilihan kepada pelajar sama ada dia nak pilih aktiviti pertama, aktiviti kedua ataupun aktiviti ketiga. Okay. Untuk kelebihan seterusnya, saya pergi kepada kelebihan aktiviti tersebut. Yang pertama, guru memberi keadilan kepada semua pelajar. Untuk kelebihan aktiviti yang disediakan oleh guru tersebut, yang pertama ialah guru memberi keadilan kepada semua, tidak memilih satu kaedah sahaja, satu aktiviti sahaja. Guru memilih 3 aktiviti untuk mencapai satu objektif yang sama. Maksudnya guru kreatif lah memilih dia punya aktiviti untuk meraihkan kepelbagaian pelajar di dalam kelas. Guru bagi pelajar tu pilih sama ada dia nak aktiviti mana, nak masuk aktiviti mana, yang penting dia mencapai objektif pembelajaran. Okey, yang kedua, membantu murid dengan lebih efisien dan untuk mendapatkan kefahaman yang lebih mendalam. Kenapa kita guna 3 aktiviti yang sama tapi 3 aktiviti yang berbeza tapi untuk mencapai objektif yang sama? Dia memang guru tu memilih aktiviti yang berbeza supaya dalam keadaan mana-mana pun walaupun soalan yang berbeza-beza, arahan yang berbeza-beza, tapi murid tu tetap boleh menjawab soalan tu. Itulah. Okey, yang
ketiga, melibatkan pelibatan murid yang aktif dalam pelajaran yang dilaksanakan. Okey, untuk poin yang ketiga ni, seperti yang saya katakan, murid lebih bergerak-gerak, maksudnya diorang punya pemikiran tu lagi aktif lah sebab guru ni bagi diorang pilihan. Guru meraihkan diorang nak pilih aktiviti mana, yang penting diorang mencapai objektif yang guru nakkan. Okey. Untuk aktiviti yang ketiga lah, paling melibatkan murid tu untuk bergerak sebab diorang kena tunjukkan demonstrasi sama mengikut arahan guru lah, kedudukan imam dan makmum tersebut. Kemudian diorang kena lekatkan, maksudnya dalam aktiviti yang ketiga tu ada 2 aktiviti dalam tu, maksudnya demonstrasi berserta dengan dia punya aktiviti lekat-lekat. Okay. Yang keempat, meningkatkan komunikasi murid. Maksudnya dekat sini murid tu lebih selesa lah. Untuk poin yang keempat ni, murid lebih selesa berkomunikasi dengan siapa yang diorang nak. Maksudnya siapa-siapa pun diorang nak, macam diorang boleh pilih kan. So diorang selesa lah berkomunikasi ikut. Kita tak adalah pilih macam okey grup pertama ni kena pelajar pandai, tak pandai dan ni kan. Tak. Kita bagi diorang pilihan, so bila diorang boleh buat pilihan, diorang lebih selesa lah bagi idea. Diorang banyak lagi diorang punya idea-idea nak dicurahkan dalam aktiviti tu untuk menyelesaikan aktiviti yang guru bagi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kekurangan aktiviti yang dijalankan. Okay. Terima kasih Farha. Saya tengok aktiviti sangat bagus untuk murid-murid dalam kelas yang ada kepelbagaian, dalam contoh yang diutarakan adalah visual, kinestetik dan audio kan? Betul. Pelajar ni ada yang lebih aktif, ada yang suka bercakap, ada yang suka menonton, ada yang kefahaman pelajar macam mana dia orang menerima sesuatu ilmu pembelajaran itu adalah dengan pelbagai cara, betul tak? Betul. Jadi aktiviti ni bagus, cuma apa yang saya lihat kekurangan yang ada dalam aktiviti ni adalah tiada penekanan terhadap kategori pelajar lemah, sederhana dan cemerlang. Penekanan diberikan kepada pelajar audio, visual dan kinestetik. Maksudnya setiap pelajar ada yang lemah, maksudnya setiap kategori pelajar yang audio, visual, kinestetik masing-masing ada yang pelajar lemah. Daripada segi tersebut, contoh audio, ada yang pelajar yang lemah dalam pelajar yang lemah tapi dia boleh pergi ke audio, tapi kadang-kadang mungkin ada setengah pelajar dia tak tahu mana yang pelajar yang lemah, dia tak tahu arah mana yang sepatutnya dia pergi. Mungkin dia rasa dia okey dengan audio, mungkin dia rasa dia okey dengan visual, dan mungkin dia rasa dia okey dengan kinestetik. Tapi bagi saya perlu kita mention, okey untuk pelajar lemah, tidaklah mention pelajar itu lemah, maksudnya kita dah kenal pasti mana pelajar yang lemah, jadi kita terus letakkan pelajar tersebut di dalam kategori yang sepatutnya. Okay, contohnya kinestetik untuk pelajar yang lemah, jadi kita terus menjuruskan kepada kita bawa pelajar yang lemah itu kepada aktiviti bawah kinestetik itu. Maksudnya kita tak bagi pilihan lah kat dia orang. Kita yang tentukan. Ya. Yeah. Pelajar tu kalau ada setengah pelajar dia tahu dia lebih suka yang mana, okay, so dia boleh pilih. Kalau contoh, tapi apa yang saya nampak antara kelemahan lain adalah contoh kalau pilihan mungkin contoh mungkin ramai, contoh kan ada 3 part, jadi mungkin majoriti pelajar suka bahagian kinestetik, jadi mungkin bahagian audio dan visual mungkin hanya beberapa orang sahaja. Okay. Malas untuk buat pergerakan, jadi
pilih visual, dia hanya menonton. Sedangkan kefahaman dia tak dapat dia lebih ke jadi dia akan pergi hanya untuk menonton visual. Macam tu. So pandangan saya better lah untuk kita sebagai guru kita kena pasti pelajar dulu. Jadi kita letakkanlah pelajar di mana-mana tempat yang jadi kelemahan seterusnya adalah aktiviti kinestetik tidak begitu jelas. Maksudnya untuk menggambarkan keadaan sebenar kedudukan imam dan makmum. Okey, contohnya pada saya untuk kinestetik tu saya rasa saya lagi suka pelajar tersebut kita teruskan dengan apa punya demonstrasi solat tersebut, di mana imam, di mana makmum. Sebab untuk yang lekat-lekat tu saya rasa saya tak berapa jelas. Macam mana pelajar tu boleh faham konsep kedudukan imam tersebut. Untuk aktiviti kinestetik tidak begitu jelas untuk menggambarkan keadaan sebenar kedudukan imam. Maksudnya aktiviti yang bahagian kinestetik itu adalah aktiviti yang lekat-lekat tu. Jadi pelajar tunjukkan mana imam dan makmum kan. Jadi bagi saya better kita teruskan kepada bahagian demonstrasi yang mana kita tunjukkan terus secara live lah kedudukan imam dan makmum menggunakan contoh maksudnya guru ataupun pelajar itu sendiri. Maksudnya tak perlu lakukan aktiviti lekat sebab pada saya kekurangan yang saya nampak itulah saja, tapi overall memang semua okey, aktiviti sangat-sangat bagus. Tapi kekurangan rasanya macam masa kot kan, kita perlukan masa yang banyak lah untuk lakukan aktiviti ni. Betul, sebab kita ada 3 aktiviti yang berbeza, jadi kita memerlukan masa lah untuk betul. Untuk sempurnakan 3 aktiviti ni dalam satu kelas tu. Okay, next kita pergi kepada penambahbaikan. Okay, seterusnya saya akan bagi cadangan lah untuk dari segi penambahbaikan aktiviti yang disediakan. Yang pertama apa yang saya nampak kat sini seperti yang Kak Wahidah bagi tahu tentang kekurangan tadi, tiada penekanan terhadap kategori pelajar lemah, sederhana dan cemerlang kan. So kita kena lebih bagi tekanan kepada setiap kategori ni. Maksudnya yang lemah kita bagi tekanan kepada yang lemah, yang sederhana dan yang cemerlang kita kena bagi spesifik penekanan. Contohnya bagi saya kan kaedah pembelajaran VAK yang diperkenalkan oleh guru tadi iaitu visual, audio dengan kinestetik tu bagi saya itu hanyalah satu kaedah yang mana setiap pelajar mengikut kategori ni berpeluang untuk berpeluang untuk mengambil bahagian dalam setiap kaedah tu. Contohnya dari segi kinestetik. Kinestetik tampal-tampal kan yang guru perkenalkan. Okey. Mungkin guru perlu lebih bagi penekanan terhadap demonstrasi yang mana setiap pelajar boleh mengambil. Contohnya demonstrasi kan. Demonstrasi ni setiap pelajar boleh ambil bahagian. Mungkin pelajar yang lemah boleh jadi sebagai pemerhati, pelajar yang sederhana ataupun pelajar yang cemerlang boleh jadi imam ataupun makmum macam tu. So setiap orang dia punya aku nak cakap apa? Dia punya peranan. So setiap pelajar ada dia punya peranan masing-masing. Sebab tu saya rasa kaedah VAK diperkenalkan ni adalah hanyalah satu kaedah yang mana semua pelajar boleh guna. Macam tu. Dan seterusnya perlu membuat penambahbaikan dengan memberi penekanan kognitif bagi setiap pelajar. Seperti kita tahu guru ni dia ada satu cabaran yang perlu dia hadapi terutamanya untuk pelajar-pelajar yang lemah. So kat sini tahap penerimaan setiap pelajar tu adalah berbeza-beza. Yang mana guru perlu lebih kreatif lah untuk bagi
satu aktiviti yang mana setiap pelajar boleh terima mengikut tahap pemikiran dia masing-masing. Macam tu. Lepas tu guru juga saya rasa perlu rangka satu usaha yang mana yang boleh menarik minat belajar mengikut tahap kognitif. Maksudnya kat sini contohnya pelajar yang cenderung kepada audio. Mungkin guru aktiviti yang Farha lakukan ni untuk kategori audio, kita buat mengikut arah. Contoh lemah bagi untuk dari segi audio adalah macam ni. Untuk pelajar sederhana cara dia macam ni dari segi audio, dan kalau untuk pelajar cemerlang macam ni dari segi audio. Tapi biasalah dia akan mengambil masa sebab Farha dah sediakan 3 aktiviti untuk belajar kan. Jadi setiap itu kita akan buat kepada 3. Maksudnya untuk pelajar lemah, cemerlang dan pelajar sederhana, untuk 3 aktiviti dipecahkan, setiap aktiviti dipecahkan pula kepada 3. Maksudnya dari segi kekurangan mengambil masa yang lama lah untuk melakukan aktiviti tersebut. Sebab aktiviti 3 untuk 3 pelajar. Jadi 9 lah untuk 3 dalam tu ada 3 akan jadi 9. Okay, panjanglah masanya yang diperlukan. Seperti yang saya cakap tadi, apa yang boleh ditambah lagi adalah kita lakukan audio untuk pelajar mana, kategori pelajar yang mana. So contoh kita dah set audio untuk pelajar cemerlang, visual untuk pelajar sederhana, untuk pelajar lemah. Jadi kita dah state. So kalau kita dah state macam okay, audio ni untuk pelajar lemah, tu pelajar sederhana, yang tu pelajar lebih. So kiranya macam kat situ kita dapat kurangkan masa lah pengajaran kan, betul tak? Maksudnya sebelum mengajar tu guru dah kena pastilah perbezaan pelajar tu dekat dalam kelas tu. Okay, behar. Alright. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Okey, secara kesimpulannya, pembelajaran terbeza merupakan salah satu kaedah yang sangat sesuai digunakan dalam meningkatkan kemahiran seseorang pelajar itu dalam sesuatu subjek. Oleh itu, kaedah pembelajaran terbeza ini merupakan kaedah yang sangat menarik dilakukan dan sangat berkesan dalam membantu pelajar meningkatkan kemahiran, terutamanya pelajar dalam kalangan aras rendah. Hal ini demikian kerana kaedah ini mampu merangsang pemikiran pelajar untuk menjadi lebih kritis dan kreatif. Okay, seperti yang kita bincangkan tadilah, maksudnya pembelajaran terbeza ni adalah sangat berkesan untuk kita gunakan bagi setiap peringkat pelajar berdasarkan dia punya tahap kognitif. Ia juga memerlukan apa orang panggil usaha guru lah untuk memberikan satu kaedah yang bersesuaian bagi tahap pemikiran mereka. Saja daripada kami. Ya, terima kasih. Okey. Itu sahaja pendapat daripada kami lah berkenaan aktiviti yang disediakan daripada salah seorang daripada kami. So sebarang penambahbaikan akan dibuatlah untuk pengajaran yang seterusnya. Terima kasih daripada saya, Wana Farhati, Wahida dan Atin Azila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.